Okey, jadi sekarang awak telah pun berada di tingkatan 3. Jadi pada minggu lepas pada 20 hingga 21 hari bulan tu, jadi ada tak yang dah menyelesaikan tugasan yang cikgu telah hantar? So dalam chat sila tuliskan dah selesai ke belum? Belum. Tugasan di Google Classroom. Ya. Sila nyatakan ya sekiranya anda dah selesaikan, iaitu anda telah tampal jampi dalam buku panjang. Ya. Okey. Kita berkenalan dengan guru RBT. Guru-guru RBT tingkatan 3 2021. Jadi sekiranya anda di kelas 3 setia, anda akan bersama dengan cikgu. Saya adalah Nur Jasniwati binti Mat Gani. Sekiranya anda berada di 3 KAA, Puan Karyani, 3 jujur, Cik Nir Azmin dan juga saya, sebab kita ada RBT 1 dan RBT 2. 3 luhur, cikgu saya, Cikgu Jasni dan Cikgu Karyani. 3 maju, Cikgu Jasni, Cikgu Karyani. 3 nilam, Cikgu Jasni dan Puan Nurlina tadi cakap tadi. 3 rajin bagi RBT 1, Puan Nurlina dan juga Puan Nur Jasniwati, saya lah. Okey, jadi macam mana nak tahu RBT 1 ke RBT 2? Jadi pada minggu lepas cikgu telah share senarai nama di grup kelas. Jadi sila rujuk awak RBT 1 atau RBT 2. Okey, kemudian yang seterusnya cikgu ada share link Google Classroom. Pastikan pelajar masuk ke dalam Google Classroom. Okey, macam mana nak masuk? Klik link dan juga pastikan awak ingat email MOE dan juga password. Ya. Kalau boleh lebih ramai penyertaan dalam Google Classroom adalah lebih bagus. Ya. Jangan biarkan GC awak tu diam saja, tanpa awak masuk, tanpa lihat tugasan. Okey. Jadi sekiranya ada ibu bapa di sini, jadi bantu anak-anak supaya mereka, pantau anak-anak anda supaya mereka masuk ke GC dapat menyelesaikan tugasan. Okey, seterusnya. Persediaan belajar RBT. Ya. Pastikan kamu ada buku lah, ya. Jadi buku akan diambil mungkin gilirannya kamu kena rujuk seperti mana guru kelas kamu bagi apa kena datang ke sekolah kan ambil buku, ataupun buat masa sekarang boleh lihat buku digital. Jadi untuk tingkatan 3 RBT, pastikan kamu dah ada link untuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Jadi tingkatan 1, tingkatan 2 tu tujuannya supaya kamu boleh buat rujukan. Sekiranya ada soalan-soalan berkait dengan tingkatan 1 atau tingkatan 2, kamu boleh rujuk buku digital tersebut. Okey. Yang kedua, perlu ada buku latihan. Ya. Lebih bagus ataupun cikgu galakkan yang bersaiz A4. Yang cikgu nyatakan tadi, kalau ada jampi boleh tampal di dalam buku tersebut. Ya. Sekiranya tiada, kalau ada pelajar cakap, cikgu tak ada, carilah apa-apa buku, mungkin buku RBT tahun lepas, ya, gunakanlah. Ya. Cikgu galakkan, pastikan ada buku. Ya. Dan yang ketiga, persediaan belajar yang seterusnya adalah perlu ada buku kerja lah. Jadi buku kerja ataupun modul PBD ini saya akan usahakan supaya setiap pelajar RBT pada tahun ini ada buku. Sebab ini kita nak bantu pelajar bukan setakat di dalam kelas online, tetapi juga talian luar lah bagi yang tak boleh masuk, kadang-kadang ada masalah dan sebagainya. Modul PBD ini kena kita selesaikan. Okey? Okey, inilah dia buku teks RBT tingkatan 3 dan juga cikgu syorkan buku Conquer modul aktiviti PT3. Jadi untuk buku modul aktiviti ini saya akan beri makluman pada masa akan datang untuk diambil oleh pelajar. Ya.
akan diberi pemakluman pada masa akan datang. Okey? Okey, seterusnya. Bagaimanakah medium pembelajaran kita? Ya? Kalau boleh sentiasa diwajibkan melihat aplikasi Telegram. Jadi tahniah kepada pelajar yang masuk pada hari ini dalam Zoom ini, awak sebenarnya dah baca baca di aplikasi Telegram, ya, awak faham dan awak berada dalam medium ni. Okey. Yang kedua, ada Google Classroom. Pastikan ingatlah yang mana cikgu dah share, cikgu-cikgu yang dah share GC. Jadi awak masuk link tersebut dan pastikan tahu dia punya kod dia, kod nak masuk ke GC masing-masing. Okey. Yang ketiga, Google Meet ataupun macam sekarang kita gunakan Zoom, ya. Selain daripada tu, link YouTube pembelajaran, ya. Jadi kita akan bantu belajar, ya, melalui medium ni lah untuk PDPR pada masa kini. Okey. Okey, seterusnya dalam kaedah pentaksiran PBD. Jadi bukan setakat cikgu mengajar, tetapi wajib ada pentaksiran. Macam mana nak tahu markah kan kalau tidak ada penilaian ataupun pentaksiran. Pentaksiran boleh cikgu adakan dalam talian melalui aplikasi terpulang pada cikgu. Mungkin cikgu akan buat Quizy, mungkin dalam Kahoot ataupun mana-mana aplikasi. Okey. Ataupun pernah juga cikgu bagi link dalam Google Form ataupun dokumen, okey. Ataupun mungkin berlakunya pembentangan dari video ataupun Google Slide, ya. Okey. Luar talian seperti tadi cikgu nyatakan perlu ada modul PBD, ya, ataupun mungkin cikgu akan bagi lembaran future. Okey. Okey, masih ada lagi tak dalam chat? Sila sebut ya. Masih ada lagi? Ya, Ada, ya. Okey, seterusnya format instrumen PT3. Okey, jadi yang ni lah format yang telah pun diperkenalkan mulai 2019. Okey, jadi perlu tahulah, ya. Yang pertama adalah jenis instrumen biasanya diuji dalam ujian bertulis, ya. Jenis item yang diperkenalkan dalam pentaksiran tersebut sama ada aneka pilihan objektif lah, bahagian A objektif, bahagian B subjektif, bahagian C, ya. Bahagian B itu OPB, pelbagai bentuk, ada suai padan, ada soalan yang berkait dengan dia tanya nama alatan dan sebagainya. Okey. Oh ya ke? Ada yang masih tak dengar suara cikgu ke? Dengar. Dengar. Ya. Teruskan ke biar dulu. Okey, yang tak dengar minta tolong type. Kalau yang dah dengar, kamu tolong diam. Siapa tinggi wajib. Okey, tunggu sekejap Take 5 sekejap. Kita nak setting something sekejap. Baik. Penuh lagi benda tu, bagi penuh habis. Semua tak nampak semua. Dah lah bro. Ayak. Ui. Macam mana Lina? Untuk budaknya tak ni. Mana style?
tak payah. Krista. Wow. Ni yang mute ni orang tu. Ayo kita main. Arma dengan bantal. Kaswa channel. Dapat mode. Uish. Lawa lah orang. Oh. Okey, anda masih berada di sana. Sorry. Yes. Ada. Ada. Kita lihat yang ni. Okey, seterusnya markah ya. Markah bahagian A 15 markah, bahagian B 55 markah, bahagian C 30 markah. Jadi mengambil jumlah keseluruhan adalah 100 markah. Okey. Begitu juga tahun ni kita ada kerja khusus iaitu perlu buat satu amali projek yang akan mewakili 30%, ya. Jadi peperiksaan bertulis mewakili 70% dan tempoh ujian adalah 2 jam, ya. Konstruk yang akan diuji dalam penilaian adalah soalan-soalan yang awak perlu ingat, perlu faham, perlu aplikasi. Jadi yang ini semua nanti kita akan cikgu akan bagi dalam bentuk latihan. Baru awak akan nampak bagaimana format peperiksaan PT3. Okey, begitu juga dengan kaedah penskoran. Kalau awak lihat, awak kata apalah ni cikgu tulis diktotomus, analitik, holistik ni semua ni adalah berkaitan dengan skema penskoran. Maksudnya cikgu akan merujuk satu skema di mana ia dijadikan sebagai panduan semasa menyemak skrip jawapan pelajar. Okey? Jelas tak yang ni? Jelas, cikgu. Jelas, cikgu. Jelas. Okey. Okey. Jelas lagi nanti. Seterusnya kita pergi kepada yang ni panduan kerja khusus. Cikgu akan bagi detail lagi semasa kita pergi kepada tajuk yang kedua. Okey. Okey, pentaksiran. Ramai yang cakap, cikgu tahun ni ada tak PT3? Okey, kalau ikut tahun lepas ramai nak cakap hureh-hureh sebab tahun lepas tiada PT3. Tetapi untuk makluman awak, semua cikgu dah bersedia. Dari segi kita sediakan bahan, sediakan soalan untuk menghadapi PT3. Jadi kalau ikut takwim di sekolah pun memang dinyatakan pada bulan Oktober 2021. Tetapi bergantung kepada kita dengar dari masa ke semasa lah, ya, sekira ada perubahan. Tapi saya nak awak mesti bersungguh-sungguh daripada awal tahun ni buat persediaan.
Jangan ingat tahun lepas tidak ada PT3, tahun ni pun sama tak ada PT3. Kita buat persediaan. Sekiranya PT3 tiada pun mesti ada satu penilaian untuk menguji tahap penguasaan murid semua. Okey? Okey, jelas? Jelas. Jelas cikgu. Jelas. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang kedua. Tiba pula. Okey, tunggu sekejap. Cikgu nak share ada satu lagi maklumat. Sebentar ya. Ni bolehlah nak pergi tandas dulu ke? Nak minum air dulu ke? Take 5 kejap. Pergi buat kuih. Ha. Kita kalau nak minum kencing tu ke. Minum air dulu. Apa dah. Handsome man, handsome. Handsome man. Tak, takut air jatuh lah. Arman, kenapa kau paksa aku? Arman tidur. Arman tidur kan? Tak payah off camera. Matin. Gak ada akhlak. Mati. Zari. Gak bisa bahasa Inggeris. Jangan lah tu. Tidak. Terlencam. Gak bisa bahasa Inggris. Mati. Ganteng non gak bisa bahasa Inggris. Siapa MM paling kuat? Hotel lobby lebih. Silos. Salah, Cyclops. Ganteng doang pakai topi. Punya cewek tidak dikawini. Ganteng doang, happy birthday. Bang, semalam bang. Ganteng doang gak bisa juga. Ganteng doang. Bateri 37. Handsome Ganteng doang. Handsome baju Punya cewek tidak dikawini. Weh, Zahin tak ada Zahin. Dia dah glow up. Handsome kat situ. Zahin dah left. Dia dah glow up ah. Malas tu Zahin. Ada Zain. Menunjuk muka pula kau. Muka Insta tunjuk lah lama kau. Mana muka lo? Awak lah TikTok. Papi culo man. Ngantuk, tidur. Ganteng doang, jemput cewek orang. Arman. Berkau. Tengok baju, Tak bisa menyanyi. Tengok baju. Ada baju CG dekat aku tu. Satu pam. Siapa beli baju? Tahu antara Gebol dengan Cicak kot. Aku rasa gay boy.
Masalahnya aku muat bayar pakai baju dia. Memang Jangan. Mai, rambut dah panjang ke belum? Alah, Ngam lah. Aduh lah, aku dah simpan Maggi aku untuk kau tadi Lan. Nanti bulan 3 bagi. Mai. Adlan. Bising tu tak? Ya malah Nabil. Adlan. Tak payah bercara. Nabil diam ah. Buku apa dia nak kena? Aish, Adlan dah glow up sekarang. tibu. Gebo lah, weh. Gebo. Itu lah Syak. Handsome Syak. Cikgu keluar. Cikgu ada, sabar. Dia nak setting benda. Cikgu pergi shopping Ya, cikgu ada. Tunggu sekejap. Ni cikgu tengah nak share screen. Cikgu pergi shopping lah. Shopping official. Alah, Lan. Tunggu sekejap. Nak apa Kim? Baik cikgu. Okey, cikgu. Aduh. Kau dah lah ambil gambar buang. Diam lah Kim. Okey. Dah nampak tak? Nampak apa? Nampak cikgu. Nampak Google. Nampak ke? Ya, nampak. Tapi apa yang kau nampak? Screen putih. Nampak kosong lah Screen cikgu. putih. Lah. Please cikgu, please. Nampak Telegram web. Mereka kitchen. Please cikgu, please. Sabar. Tunggu jap. Cikgu izinkan saya ke tanda cikgu. Pergi tandas ke nak pergi mana ke? Cepat-cepat pergi dulu. Cikgu nak set up jap. Baca yang mana? Ni? Ni siapa? Team secret cikgu boy. Siapa yang conteng skrin cikgu? Mak lemak. Oh, sorry. Saya ingatkan cikgu tak nampak. Sorry. Tangan jangan gatal lah. Kan? Tak nampak apa-apa kan? Tunggu jap, Tak. cikgu tengah berusaha untuk menampakkan dia. Usaha. Sebentar ya. Kuat sikit. Handsome. Mak rambut ni. Handsome. Nombor dah tu. You hide. You right betul ni. Handsome. Wow, handsome. Handsome, Lord hand. Well, Riti dah kena sediakan buku apa? Panjang satu. Nyanyo. Lagi saya buku panjang. Okey, kita kembali bersiaran tapi masalahnya
tak dapat nak share screen. blank. Jadi cikgu ada dia punya PowerPoint tapi tak dapat nak tunjuk. Tapi cikgu ceritakan je lah ya. Apa tajuk-tajuk yang ada yang kamu akan pelajari masa tingkatan 3 ni. Okey, tajuk yang pertama berkaitan dengan reka bentuk mekatronik. Apa tu tajuk mekatronik? Kita lihat yang pertama iaitu dalam tajuk mekatronik. Okey, dalam tajuk mekatronik ini kita akan pelajari dalam tempoh 7 minggu. Okey, bergantung kepada kalau di sekolah 7 minggu lah. Okey, seterusnya kita okey. Murid akan membuat penambahbaikan kepada Cikgu tak nampak cikgu. Okey. Nampak tak nama cikgu dekat situ? Cikgu Nolina. Nampak kan? Nampak. Kan dekat cikgu punya muka tu, dekat nama cikgu tu. Ni dia. Nampak. Dah. Tunjuk. Tapi Dah cikgu. nampak kan skrin yang cikgu tunjuk ni kan? Nampak cikgu. Nampak ada standard pembelajaran. Nampak cikgu pembelajaran tak ada. Nampak reka bentuk mekatronik. Nampak clear, Nampak jelas. kan? Clear kan? Jelas kan? Nampak. Sabarlah tak pin lagi oi. Mekatronik. Clear? Nampak kan? Okey, so apa yang Cikgu Jasni nak cakap, dengar suara Cikgu Jasni, paparan tengok dekat Cikgu Tak nampak cikgu, tak nampak. Tak nampak? Nampak kosong je. Ya Cikgu check. Macam mana nak pin Tukar cikgu? muka cikgu. Kalau siapa Macam mana nak pin? Tukar-tukar. Gimana mau pin cikgu? Cari nama cik. Double tap. Cari nama Cikgu. Dia nak pin. Double tap. Pin double tap. Pakai Google Meet je. Tak Pin nak double Google Meet tap. tak best. Pin double tap. Dia senang terleft. Cikgu kena move forward. Nanti tak pasal-pasal Cikgu yang kena left. Dah gua sakit. Dah. Okey, nampak dah. Dah nampak dah kan? Cikgu. Tak bisa. Berapa cikgu? Tu Cikgu nampak. Cikgu nampak? Cikgu dekat laptop Cikgu ni Cikgu nampak? Okey. Gua dah. Dah. Macam mana jelas? Ni jelas tak? Okey. Ni nampak tak? Nyanyi. Jangan open mic lah. Tak. Tak nampak? Jelas kan? Pak Cikgu nampak. Panggil iPhone tu yang tak nampak. Nampak cikgu, nampak. Tolong off Okey, kamera. cikgu, nampak cikgu. Mute. Ya, nampak. Okey dah. Alright. Okey, kembali bersiaran kita ya. Okey, seterusnya murid dikendaki membuat penambahbaikan kepada produk mekatronik berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Ini kita akan pelajari nanti. Okey, apa saja produk yang cukup sifat dari segi aspek 4 elemen mekatronik. Yang ni pun nak tahu apa itu mekatronik, kita akan pelajari. Maksud mekatronik, mengenal pasti elemen mekatronik. Okey, seterusnya kita akan belajar membuat penambahbaikan daripada mana-mana 4 elemen. Okey, tidak semestinya kita buat pengaturcaraan. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat penghasilan lakaran bahagian yang akan ditambah baik pada produk. Okey. Kalau sekiranya bersemuka nanti pada bulan 3, produk tu kita boleh buat secara individu ataupun secara berkumpulan. Jadi biasanya cikgu akan pilih berkumpulan. Okey. Okey. Murid akan membuat penambahbaikan berdasarkan aras pelajar itu sendiri dan murid disarankan berbincang dengan guru bagi memastikan keberhasilan. Okey, jadi dengan perkataan lebih mudah, biasanya cikgu akan bagi smart robot car, awak kena pasang. Jadi di dekat smart robot car tu awak akan kenal pasti yang mana elemen elektronik, yang mana elemen elektrik, yang mana satu bahagian pengaturcaraan,
Jadi awak akan lihat di situlah ya, dengan bahasa yang paling mudah. Aduh. Okey, boleh? Setakat ni boleh? Boleh cikgu. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada carta aliran. Ya. Dapat tak? Habis. Nanti Cikgu Nolina akan share. Okey, proses. Okey, dalam proses aliran mekatronik ini pelajar perlu menyatakan maksud. Salah step. Okey. Atas lagi ini pemasaran tajuk yang kena sekejap ya. Cikgu sedang share. Atas lagi. Jauh lagi. Ya, ini dia. Okey, ada nampak tak dekat share Cikgu Nolina share screen? Okey, menyatakan maksud nampak juga. Cikgu kena tutup share screen laptop cikgu. Okey, seterusnya pelajar perlu mengenal pasti elemen sama macam tadilah ya, menerangkan fungsi, menghasilkan gambar reda blok, menghasilkan lakaran reka bentuk, kemudian pelajar akan membuat penambahbaikan ya, bagaimana ia berfungsi ya. Jadi seterusnya okey, dapat tak di situ? Daripada bagaimana dia dapat berfungsi itu kita akan menguji. Biasanya pelajar akan membuat pengaturcaraan ya. Kita belajar pengaturcaraan mudah bagaimana untuk menggerakkan smart robot car tu. Ya, kemudian kita akan buat perbincangan daripada hasil yang awak buat tu secara berkumpulan. Contohnya kita akan buat cadangan penambahbaikan. Itu bagi tajuk mekatronik. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Tajuk yang kedua ini adalah nadi dalam RBT, iaitu penghasilan produk. Jadi tajuk ini akan mewakili 30% dalam peperiksaan PT3 ya. Jadi pelajar kena ingat. Jadi penghasilan produk, jadi apa yang telah awak pelajari masa tingkatan 1 dan 2 awak akan aplikasikan, akan buat masa tingkatan 3. Jadi maksudnya pelajar kena bangunkan sebuah produk berfungsi dalam tempoh 22 minggu sekiranya kita bersemuka. Kemudian mesti menggabungkan sekurang-kurangnya 2 aplikasi. Jadi nanti saya akan tunjukkan ya. Okey, kebiasaannya apabila bersemuka, maksudnya kalau kita ada di bengkel, biasanya cikgu benarkanlah secara berkumpulan. Jadi kita tengok dalam keadaan semasa sekarang, kita dengar arahan dari masa ke semasa kemungkinan secara individu. Okey. Jadi apabila awak membangunkan produk tersebut, produk mestilah berfungsi ya. Contohlah, jadi kalau masa tingkatan 1 dulu awak pernah membina ataupun buat bag jeans contohnya. Pernah buat tak? Okey. Ya, pernah buat. Jadi masa tingkatan 3 kita akan aplikasikan bag jeans tu kepada macam mana? Kita letak lampu, ada aplikasi apa? Contohnya selain daripada letak lampu, elektrik, elektronik ataupun awak aplikasikan bina bag tersebut dia ada butang. Butang tu tujuannya untuk menutup bahagian penutup. Awak ada belajar teknologi pembuatan ya, resin ya. Jadi itu kita boleh gunakan sebagai aplikasilah kepada reka bentuk awak. Okey. Jadi pelajar perlu menyediakan dokumentasi produk yang dibangunkan. Jadi kenapa sampai 22 minggu? Iaitu awak perlu bina produk, kemudian dalam masa yang sama kita akan sama-sama menguji produk tersebut dan kemudian menyediakan dokumentasi.
proses tu agak panjang. Tapi pada tahun lepas kita berjaya melengkapkan. Pelajar berjaya balik ke sekolah dalam tempoh 2 bulan kita dapat lengkapkan. Okey. Seterusnya, inilah aplikasi teknologi di mana apa yang telah awak pelajari masa tingkatan 1, 2 dan 3 kita boleh kombinasikan, ya. Kombinasikan mana-mana, ya. 2 dalam 1, ya, bila buat produk tersebut. Yang ni cikgu akan jelaskan lagi apabila kita masuk dalam tajuk yang kedua, ya, lebih terperinci. Ini sebagai pengenalan saja pada hari ini. Okey. Okey, secara rumusannya inilah dia dalam tajuk yang kedua, iaitu pelajar perlu menyatakan produk, ya, mengenal pasti teknologi, iaitu pilih daripada 9 aplikasi, pilih ataupun kenal pasti 2 teknologi, kemudian perlu merancang konsep, ya, menghasilkan lakaran dalam bentuk 3D, yang ini telah dipelajari masa tingkatan 1 dan 2. Okey, kemudian perlu menyediakan jadual, membuat senarai bahan, peralatan, apakah bajet produk, kemudian seterusnya menghasilkan produk. Pastikan boleh berfungsi, sekurang-kurangnya sebahagian dapat berfungsi. Dan kita nak dapat markah nak mencapai TP6, ya, perlu menghasilkan produk yang berfungsi, ya. Okey, membuat pengujian dan juga cadangan penambahbaikan. Okey, panjang ni ada 10 langkah. Itu sebabnya dia capai dalam 22 minggu. Panjang tempoh dia, ya. Ini mewakili kalau pelajar buat betul-betul 30% akan masuk dalam PT. Okey. Okey, seterusnya inilah dia carta bagaimana penghasilan produk. Awak boleh lihat, ya, di pin, ya, oleh Cikgu Nolina. Okey. Jadi selepas selesai, ya, melengkapkan mengikut format dokumentasi perlu dihantar kepada cikgu untuk semakkan, ya. Kemudian kita akan simpan dokumentasi untuk ditaksirkan berapa markah yang awak akan dapat. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab yang ketiga. Jadi cikgu jemput Cikgu Nolina untuk menerangkan, ya, tajuk-tajuk dalam reka bentuk dalam perniagaan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Dengan cikgu jangan cakap Ready. just type Ready. Okay, apa yang kita akan belajar dalam bab 3? Bab 3 ni adalah reka bentuk dalam perniagaan. Dah penat-penat kita buat barang kita, dah penat-penat kita cari barang kita, jadi kita belajar bagaimana cara kita nak pasarkan kita punya barang. Jadi dalam 3.1 kita akan belajar reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Apa dia reka bentuk instrumen? Reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Apa yang kita akan belajar? Okey, arahan Masa yang diperuntukkan dalam bab ini kita akan belajar selama 3 minggu, iaitu selama 6 jam. Murid dikehendaki mengaitkan semula produk bab 2 dalam bab ini. Okay, apa yang kamu dah buat dalam bab 2 tu, dalam bab 2 produk macam tadi Cikgu Jasniwati cakap buat beg kan. Jadi macam mana nak kaitkan beg yang kamu dah buat tadi tu dalam bab 3. Seterusnya projek bersambung secara individu.
untuk bab 3 ni, tadi bab 2 kita buat together bersama-sama, tapi bila pergi ke bab 3 dia akan pecah balik semula buat secara individu. Bag yang sama tetapi bila dalam bab 3 kita split pecah balik buat secara bersendirian. Tapi masih lagi boleh melakukan perbincangan. Okay, memilih beberapa kaedah reka bentuk pengiklanan yang bersesuaian untuk memasarkan produk yang dihasilkan dalam bab 2. Okay, bila dah buat beg tadi, dah tambah elektrik, elektronik, mekatronik, macam-macam tu. Jadi kita kena fikir macam mana kita nak pasarkan produk yang kita dah buat tadi. Tadi you all buat apa? Buat beg kan? Jadi fikir, beg tu kita nak pasarkan dekat siapa? Siapa pembeli kita? Berapa harga sebuah beg tersebut? Yang ini yang kita akan buat. Okay, seterusnya, menghasilkan reka bentuk pengiklanan berdasarkan kaedah terbaik yang telah dipilih. Bila kita nak pasarkan produk, kita kena, orang kena tahu produk kita tu. Dekat mana nak beli, macam mana rupa bentuk beg kita. Jadi kita kena buat iklan. Kalau kita tak buat iklan, orang takkan tahu produk kita dan macam mana kita nak jual, macam mana orang nak membeli. Okay, next. Murid disarankan berbincang dengan guru bagi memastikan keberhasilan kaedah pengiklanan yang bersesuaian dengan produk. Okey, contohnya macam ni. Katakanlah kamu buat beg yang ada buat beg sandang. Ada beg Hello Kitty di situ. Soalan cikgu, siapakah target utama yang kamu nak sasarkan produk tersebut? Cuba type, cikgu nak baca, cikgu nak tengok. Cuba type. Beg sandang yang tepi tu, kemudian ada teddy bear. Teddy bear tu Hello Kitty. Siapakah sasaran kita? Cikgu nak tengok. Okay. Kanak-kanak Riang Ravina, ya betul, kanak-kanak kids, ya kanak-kanak. Selain daripada kanak-kanak perempuan, Adib Luqman, bagus. Jawapan yang tepat, yang lain tu betul, tapi Adib Luqman lebih tepat. Okey, ada lagi satu jawapan yang paling yang betul-betul tepat lagi. Wanita, Cikgu Suhaini pun suka. Nabil Daniel 3K, baguslah. Ni sayang betul ni Cikgu Suhaini ni. Okey. Semua jawapan yang betul. Yang paling tepat adalah Adib Luqman, kanak-kanak perempuan, dan yang paling tepat tadi ada seorang lagi tu. Nabil Daniel, wanita, Cikgu Suhaini pun suka. Ya, betul. So itu jawapan yang paling tepat. Inilah apa yang kamu akan belajar. Murid disarankan berbincang dengan guru bagi memastikan keberhasilan kaedah pengiklanan bersesuaian dengan produk. Okay, let's say cikgu tukar. Katakanlah beg tadi tapi buat tak ada teddy bear. Yang ada hanyalah 3 line. 3 line tu apa? Adidas Adidas kan? Okey, ada logo Adidas. Okey, siapakah sasaran utama? Siapakah sasaran utama? Remaja lelaki, pavitiran. Yes, jawapan yang tepat. Betul. Remaja. Okey, dan lelaki, Dewi remaja. What do you mean Dewi remaja? Dewi means perempuan kan? Sesuai ke? Okey. Okey dah, bagus. Clear kan? So boleh faham. Itulah maksud dia pengiklanan yang bersesuaian. Okey, jelas ya? So next. Nanti kita akan belajar mendalam lagi tentang bab itu. Okey, next. Kita tengok. Jadi yang pertama menyatakan maksud pemasaran, kemudian menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Seterusnya kita akan mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Kemudian memilih kaedah reka bentuk untuk pengiklanan yang sesuai memasarkan produk yang dihasilkan. Yang kelima, menganalisis kaedah
reka bentuk pengiklanan yang dipilih. Cikgu tak nak cerita banyak sebab nanti kalau cerita banyak you all rasa macam tak best. Cikgu nak biar dia macam surprise. Nanti seronok sikit nak belajar, excited sikit. Kemudian membuat rumusan kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai dengan produk dan menghasilkan reka bentuk pengiklanan. So get ready. Kita perlukan banyak masa, banyak pengorbanan dari segi masa, idea dan duit yang ada tu jangan dibazirkan sebab banyak ni projek-projek bahan-bahan yang kita nak kena buat. Okay? So, apa lagi yang kita akan proses. Kemudian kita akan belajar proses reka bentuk pengiklanan. Yang pertama, menyatakan maksud pemasaran. Ulang balik. Menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran, mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan, memilih reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan, menganalisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih, membuat rumusan kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai dengan produk, kemudian menghasilkan reka bentuk pengiklanan. Okey, ini yang kamu akan belajar nanti. Kita akan tengok lebih mendalam lagi. So, itu sahaja daripada cikgu. Daripada cikgu belum habis lagi. Tunggu jap. Cikgu pas balik kepada Cikgu Jasni. Welcome Cikgu Jasni. Tepuk tangan. Okey. Di paparan skrin cikgu, memandangkan sebab cikgu ni adalah cikgu, jadi cikgu boleh tengok kehadiran. Ada 65 sahaja yang hadir. 65 sahaja yang hadir. Okey, ada 65 sahaja yang hadir. Maka stop sharing jap. Jadi cikgu akan bagi link kehadiran. Sekiranya ada lebih, cikgu rekod kita punya sesi ni. Kalau ada lebih yang lain, penalti akan dikenakan. Sebentar. Sekejap. Cikgu ambil link sekejap. Kejap ya. Okey, sekejap ya, cikgu tengah nak copy jap. LSD. Open the web. LSD open the web. Kalau orang member pun biar dah tutup mic. Mantap. Sini open the sini open the tak payahlah tunjuk dia ni, aduh. Risau kadang-kadang. Ini amal baru.
Okey. Line alamatnya tak sampai-sampai lagi. Cikgu akan masukkan link di official. Telegram official. So dekat sini ada 64. Silalah berlaku jujur. Cikgu buat rakaman. Rakaman ni nanti cikgu akan send di Telegram bagi rakan-rakan yang tidak berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ni, bagi tahu dekat diorang. Sangat rugi sebab kita dapat dengar lagu tadi, banyak ilmu yang kita dapat pelajari. Okey semua, itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi Rugi. hari apa cikgu Jasmine? Okey, cikgu tak boleh nak bagi tahu lagi bila sebab kita ada satu lagi kejutan jadual baru yang lebih best dan menarik. Allah, So nanti tunggu daripada cikgu kelas kami jadual baru. Okay, apa-apa cikgu akan info dalam Telegram official RBT. You all semua ada dalam tu. So rajin-rajin tengok dalam tu. Apa-apa sahaja maklumat berita terkini, sensasi lagi hot, cikgu akan letak di situ. Okey cikgu saya datang cikgu. Guru cikgu Cikgu, bye. Cikgu, bye. Terima kasih. Dah solat. Cikgu. Cikgu, solat. Bye, cikgu. Bye. Boleh live sekarang Okey bye, cikgu nak live dah. Okey, terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Tadi, Pak. Assalamualaikum, cikgu. Bye. Okey, terima kasih. Bye, cikgu. Bye. Bye.